الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Salat Jumaatku. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam. Ini kerana terdapat banyaknya hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada padanya. Antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khamsun, as-salatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahun ma lam tughshal kaba'ir." Salat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan setiap amalan yang dilakukan sepanjang minggu antara Jumaat hingga Jumaat berikutnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis tersebut boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau dosa besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darajatnya. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menghadiri salat Jumaat merupakan salah satu tuntutan syarak kepada setiap lelaki beragama Islam yang mukallaf. Ini berdasarkan ayat 9 dalam surah Al-Jumu'ah yang disebut pada mukaddimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan salat Jumaat dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka dapat dipahami bahawa menghadiri dan mendirikan kewajipan salat Jumaat merupakan sifat seorang mukmin sebenarnya, kerana mendahulukan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi sebarang kepentingan duniawi seperti urusan berjual beli ketika waktunya. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang terbaik, penghulu segala hari, maka kita digalakkan memperbuat ataupun membuat persiapan terbaik untuknya dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Sesungguhnya siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Riwayat Muslim. Selain itu juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa, mandi sunat Jumaat, datang awal ke masjid dengan niat iktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pentingnya kewajipan salat Jumaat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ja'd Ad-Damri, sebahagiannya menyatakan Al-Dumairi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba Allahu alaihi qalbi." Sesiapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Hadirin Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kesempatan ini
Khatib ingin berkongsi pengalaman perkara-perkara yang dilakukan oleh masyarakat yang menghadiri salat Jumaat sehingga dibimbangi boleh mengurangkan ataupun menghilangkan pahala Jumaat. Antaranya adalah sikap segelintir remaja yang menonton filem dan saluran YouTube dan berWhatsApp ketika khatib sedang berkhutbah, bermain game online. Ada juga petugas-petugas Jumaat masjid yang sibuk mengarahkan jemaah memenuhkan saf atau mengarahkan kanak-kanak diam dan jangan bermain ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan ada juga terdapat pihak masjid yang mengarahkan kanak-kanak memungut derma dan membawa uncang ketika bacaan khutbah sedang berlangsung. Bahkan seringkali kita lihat sebagian jemaah yang datang lewat ke masjid namun tidak terus masuk ke dalam masjid, sebaliknya duduk di atas motosikal atau tidur di dalam kereta. Sebagiannya juga masih duduk di bawah pokok berborak dan menghisap rokok dan tanpa ada rasa bersalah atas satu kerugian. Perkara ini mengecewakan dan tidak sepatutnya berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut." Sekalipun kamu menyatakan kepada sahabatmu pada hari Jumaat diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Berdasarkan hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Sesiapa yang memegang iaitu bermain batu, maka sesungguhnya dia telah lagha. Hadis riwayat sahih Muslim, riwayat Muslim. Makna lagha adalah perbuatan atau percakapan yang sia-sia atau tidak ada faedah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah memberitahu kepada kita bahawa sekalipun memerintahkan kepada seorang agar diam ketika khutbah disampaikan adalah dianggap perbuatan yang lara, iaitu sia-sia. Walaupun hal itu termasuk di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini termasuklah zikir, menggunakan biji tasbih kerana menghilangkan tumpuan terhadap penyampaian khutbah. Kedapatan juga segelintir jemaah yang sengaja melewat-lewatkan hadir ke masjid pada hari Jumaat, sedangkan perbuatan lewat menghadiri salat Jumaat sehingga ketinggalan mendengar khutbah Jumaat adalah dilarang kerana ia menyalahi arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Walaupun salat Jumaatnya adalah sah, namun perbuatannya dengan sengaja meninggalkan kehadiran mendengar khutbah Jumaat adalah dikira berdosa. Marilah sama-sama kita menginsafi untuk hadir awal ke masjid, khususnya pada hari Jumaat, pada awal waktu semampu yang mungkin kerana fadilatnya yang amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, iaitu seperti mandinya janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Siapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan siapa yang pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada masa kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Riwayat Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, khatib mengharapkan setelah kita mendengar isu khutbah pada hari ini, kita bersikap terbuka dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang menghadiri salat Jumaat, khususnya kepada lelaki yang mukallaf. Tuntutlah ilmu dan belajarlah memahami adab dan kepentingan menghadiri salat Jumaat, agar salat Jumaat kita benar-benar berkualiti, bermanfaat, dan isi-isi khutbah dapat dihayati dengan sepenuhnya. Hadirin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajarannya untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya adalah, yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa salat fardu Jumaat adalah satu kewajipan dan berdosa meninggalkannya dengan sengaja. Yang kedua,
kita hendaklah berusaha memastikan salat Jumaat yang dihadiri setiap minggu adalah yang terbaik, bermanfaat dan memperoleh pahala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha memastikan diri terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia hingga boleh menyebabkan hilangnya pahala Jumaat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.